إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام. شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ونعم الوكيل على الله. على الله توكل. سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وعلف قدس الله سره. Al-fikratu sirajul qalb. Situ. Al-fitratu sirajul qalb. Fa iza zahabat fala idha'atalah. Dulu tuan pengadang kata al-fikrah sayr. Al-fikrah sayrul qalb di medanil aghyar. Di sini pula al-fikratu sirajul qalb. Al-fikrah sirajul qalb. Fa iza zahabat fala idha'atallah. Bermula fikir itu, fikrah, mana kita menjalankan akan pemikiran, tidak dibekukan. Maka adalah fikrah itu dipanggil siraj, mana pelita lampu, ya, yang menunjuk bagi segala hakikat pekerjaan. Bermakna lampu membawa kepada cahaya yang terang. Sebaliknya kalau tidak ada lampu, dia gelap. Ya, biasa dua keadaan, terang dengan gelap. Macam mana kita nak berjalan kalau dalam masak kita bawa kenderaan api ataupun lampu padam, sudah tentu masalah besar. Risiko dia pun tinggi apabila berjalan dalam kegelapan. Itu banyak dalam Al-Quran disebut perkara ini. Tafakkaru fi khalqillah. Itu adalah hadis Nabi. Tafakkur disuruh. Allah qul inzuru ma'za fis samawati wal ard. Sila perhati apa yang ada dalam langit dan bumi, minad dalail wal mazhar. Afala tatafakkarun, afala yatadabbarun. Banyak ayat Quran mana bawa ibarat-ibarat yang berbeza. Tujuan dia, maksud dia lah untuk menyuruh perjalanan supaya jangan tersilap. Maka adalah fikir itu pelita hati yang menunjuk bagi segala hakikat pekerjaan. Maka apabila hilang ia, maka tiadalah menerang bagi hati itu. Apabila faiza zahabat fala dha'alahu, maka tidak ada idha'ah, tidak ada terang, gelap. Dan kerana inilah tersebut di dalam khabar, mana tersebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya adalah tafakkur sa'atan, bertafakur satu saat terlebih baik daripada ibadat 70 tahun yang tidak ada tafakur dalam. Maksud ibadat yang tidak ada isi, kosong. Ya, tafakur yang telah memperjalankan kalbi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tafakur manusia akan dapat memerhati terang kesilapan dia, dosa dia, maksiat dia, kelalaian dia akan nampak. Tapi kalau tak bertafakur,
maka dia lalai, ya, dosa dia bertimbun-timbun, maksiat dia berlambak-lambak, jauhnya dia dengan Tuhan, gelapnya kalbi dia, dan langsung dia tak perasan, dia itu ibarat bila orang tidak ada tafakkur. Dan risiko dia akan besar bila tidak ada tafakkur. Sebab untuk tua kita dulu, bila kita buat silap, dia kata apa? Dia kata apa tuan? Kau ni buat kerja tak tak mikir lah maksudnya. Kau ni buat kerja tak mikir. Tu dia marah tu. Patut engkau buat, engkau kena masalah tu, masalah ni kau buat kerja tak mikir. Atau dia kata apa, kau letak otak kau dekat lutut. Macam-macam lah istilah untuk gitu kan. Kau letak kepala otak kau dekat lutut, padan muka kau gitu. Itu maksud dia. Mana tafakkur. Maka tafakkur, at-tafakkur ula, pertama sekali tafakkur apa? Minaz zunub, daripada dosa. Seorang yang buat tak perasan dengan dosa dia, maka dia habis. Dia kena hijabuz zunub. Ya, dia kena dinding kesilapan dengan Tuhan sebagai hijab. Dan tidak ada dalam hidup manusia benda yang paling besar sekali bahaya, resiko, ialah hijab. Terhijab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terhijab itu sebab apa? Sebab dia telah ditumpaskan oleh nafsu. Sebab itu khuruju minan nafs hiya ni'matul uzmah. Keluar dapat melepaskan diri daripada nafsu, itu nikmat paling besar. Fa innahu hijabun bainaka wa bainallah. Sebab dia merupakan hijab antara kita dengan Tuhan. Ya, bila seorang dia belenggu di nafsu, bila dia gelap. Sebab tu disuruh kita tafakkur. Dua jalan. Satu, kita sental dengan zikrullah, kemudian tafakkur. Lepas tu sunat kita baca apa? Bangun tidur tadi kita baca apa? Ayat surah Al-Imran, ayat 190. Lepas buka je mata, baca doa tidur, pergi ke jendela, buka, tengok langit, baca ayat inna fi khalqis samawati wal ard, semua dalam kejadian langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bertukarnya malam dan siang, la ayatin li ulil albab, menjadi tanda yang jelas terang bagi orang yang hidup mata hati dia. Siapa dia ulil albab? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan, orang yang mengingati Allah Ta'ala dalam keadaan dia berdiri, duduk dan baring. Kemudian wa yatafakkaru, ni wa yatafakkaru, tafakkur, maknanya zikir disuntik dengan tafakkur, renungan dalam. Renungan tu banyak pesen lah, peringkat kalbi, peringkat sir, peringkat ruh. Dia menembuk untuk mendapat makna cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang pertama sekali apa? Tafakkur aniz zunub. Kalau dia tak tafakkur daripada dosa dia, di awal lagi dia dah hijab, terhijab. Ya, sebab bila dinding dosa tak dilepaskan, bermakna dia duduk dalam keadaan kotor. Macam mana dia masuk hadrat Allah Ta'ala dalam keadaan dia kotor? Mesti dia selesaikan dulu. Ditafakkur daripada apa? Daripada zunub wal ma'asi, ya, dan wal ghafalat, kelalaian, settlekan benda itu. Habis. Lepas itu ditafakkur anin ni'am, tafakkur daripada nikmat-nikmat Tuhan yang terlampau banyak. Ini akan membawa pada pendekatan. Sebab jubilatil insan yuhib ila man asana ilaih. Diperangaikan manusia itu dia akan jatuh hati kasih pada orang yang banyak memberi kepada dia. Ya, maka siapa yang banyak memberi kepada kita lain dari Allah, ada bahkan yang memberi hakikat dia je. Tak ada siapa beri kat kita. Itu semua yang nampak ulu tu semua majaz, sandar ni kan, bayangan ni. Hakikat semua daripada dia. Sebab nama dia Al-Mu'ti. Nama dia adalah Al-Mu'ti, pemberi nikmat. Al-Mun'im, pemberi nikmat. Al-Basit, penghampar nikmat yang begitu banyak. Semua dia. Jadi maknanya kita masuk yang kedua, Al-Fikratus Saniyah, ialah apa? Yang kedua, menjalankan pandangan rohani kita kepada nikmat-nikmat yang terlampau banyak. Nikmat yang paling besar, nikmatul Islam wal iman wal ma'rifah dan seterusnya. Ya, nikmatul ijad, Tuhan menjadikan kita dapat menumpang sementara di dunia ni pun dah besar. Nikmatul imdad, madat yang setiap saat tak pernah putus, ya. Jantung kita tu daripada ibu 120 sampai sekarang tak pernah berhenti, ya. Berjalan,
proses darah satu badan berjalan, Masya Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu tak tengok ke, Tuhan kata. Betapa tanda jelas kebesaran, keagungan, kedahsyatan Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Kemudian terus yang ketiga, kita memberikan tumpuan fikrah kita apa? Alla yara illa al-haq, bahawa dia tidak memerhatikan melain Tuhan dia. Dia padamkan pandangan lain, terus dia menghadap kiblat roh ke hadrat Tuhan saja. Ketika itu bahawa diberikan nikmat besar oleh Ta'ala. Itu proses begitu. Betul kata lampu itu, kalau tak ada benda ni, dosa dia pun tak kisah, makin gelap. Ataupun dia tidak memikir pun, langsung nikmat Tuhan yang begitu besar, maka dia akan tak ada jatuh cinta dengan Tuhan, tak akan berlaku. Ya. Kejatuhan cinta tu ada wajib kita menjatuh cintakan hati kepada Allah Ta'ala setinggi-tinggi yang boleh. Sebab lepas kecintaan dia pergi akan kepada al-ishq, itulah kerinduan yang kuat. Lepas rindu baru rafa'tul hijab, aku buka hijab. Bagaimana kalau kalbi tak ada rindu dengan Tuhan, dia tak terbuka kan. Buat ibadat itu ialah perempuan-perempuan kosong balik gitu ialah. Ya, tak ada rindu, cas kuat. Bila rindu baru rafa'tul hijab, aku buka. Bila buka baru dia kenal betul siapa dia, siapa Allah Ta'ala, yang akan membawa kepada apa? Melihat akan wujudul hakiki, la mawjud bihaqqin illa, tidak wujud yang sebenar melainkan dia. Dan kerana inilah tersebut dalam khabar bahawasanya adalah tafakkur sa'atan. Ya, tafakkur tu kejawaban dan qalbi. Ya, betul. Dan syarah Iqazimah dia kata zarratun min amalil batin khairun min amsali jibal min amali jawarih. Satu zarah dia amalan dalam lebih besar daripada segunung-gunung amalan luar, tapi yang tak di dalam kosong. Ya, ibarat kita buat hantar tadi kepada sultan raja, hadiah beratus kotak dia. Jadi tu raja buka dalam kosong apa benda dia hantar. Kalau kita pun mengamuk kan, pun mainkan orang. Dia dihantar satu bungkus, tapi dalam dia permata yang mahal. Ya, kecil tapi permata tu harga 500-600 ribu harga. Manusia apa? Kualiti kena ada. Kualiti bila amal, bila hati itu bertawajuh kepada Tuhan, dia ada nilai. Kalau tak bertawajuh, tak menghadap Tuhan, bermakna tidak ada nilai. Hati yang tidak menghadap kepada Tuhan tidak sah maqamil ubudiyah. Ya, maqamil ibadah sah kita menghadap kiblat kan. Kalau kita pusing tengah sembahyang je, batal lah sembahyang, batal. Itu kiblat zahir, makam ibadah. Kalau naik atas sikit, makam min ubudiyah qalbi. Kalau dia tak menghadap yang ada tempat lain, dia habis. Ya, maka wasak kedudukan ubudiyah. Dan atas sekali makam ubudah ay hurriyah, itu makam kemerdekaan. Hati dia tidak ditawan, melainkan dia dengan Tuhannya saja. Ya, itu dia antara tanda kasih kita kepada Allah Ta'ala apa? Ialah banyak zikir, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tanda yang paling besar. Tanda seseorang itu beriman dan kuat keimanan dia dengan Ta'ala ialah mudawamatu zik, dawamuz zik. Allah. Maka adalah hati itu sunyi situ. Dan hati itu ialah sunyi daripada nur. Ya. Maka ya itu dipanggil kelam. Kalau sekiranya hati itu tidak digerakkan untuk memandang kebesaran, keagungan Allah Ta'ala dengan tafakur, maka hati itu dipenuhkan dengan zulmah, zulmatul ghaflah, kegelapan kelalaian. Ya, maka itu kelam dalam wujud jahlin wal ururin, dalam kewujudan iaitulah kejahilan dia dengan Tuhan, dan urur, banyak tertipu daya. Maka bila ketiadaan menerang, mana ketiadaan cahaya, maka jadilah ia seperti orang yang buta. Dan Allah, jadilah seperti orang yang tidak mempunyai pandangan. Dan bila berjalan dalam keadaan dua mata tidak berfungsi, ya sudah tentulah masalah besar, risiko pun besar. Perjalanan dia
menjadi sukar dan lebih terdedah kepada resiko. Begitulah qalbi bila dia buta dengan Allah Ta'ala, dia menjalani hidup dia ni, berbagai masalah akan berlaku. Dengan kejauhan dia dengan Tuhan, membelakangkan perintah Tuhan, ya, makin jauh, makin gelap, wala'ayazabillah. Ataupun sebab tu qalbi lah dijaga. Kalau dia cantik, semua akan cantik, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahui alimu bahawasanya fikir itu dua perkara. Al-fikratu fikratan, ya, pemikiran itu dijalankan, dia ada dua jenis. Ya, satu dipanggil fikratan, fikratut tasdiq wal iman. Satu lagi fikratus syuhudi wal ayan. Allah, ni kita pakar ni tuan-tuan ni. Kita tengok arifina billah, para arifin ni orang yang pakar dalam bidang kerohanian. Tengok dia buka satu-satu kan. Al-fikratu fikratan, fikratut tasdiq wal iman, satu. Yang kedua fikratus syuhudi wal ayyan. Bermula fikir itu daripada dipecahkan pada dua, ya, pada pihak zat dia dan takluk dia, dua perkara. Satu fikir yang jadi daripada tasdiqin, daripada kita membenarkan, dan keimanan, iman, iaitu yang membuahkan bagi pengetahuan. Dengan adanya kita menjalankan pemikiran dalam bentuk tasdik wal iman, dia akan membuahkan bagi pengetahuan pada dunia dan akhirat, dan pada nafsu dan tipunya, tipu nafsu, dan pada syaitan dan pedayanya. Ya, bila ada fikiran ni, dia akan terbuka. Ya, dia akan terbuka, yang membawa kepada apa? Al-mu'addiyatu lil ilmi, dengan dunia wal akhirah. Dia kenal apa itu dunia, dia kenal apa itu akhirat. Kalau tidak, dia tak kenal dunia akhirat. Dia kenal apa? Dunia saja. Betul, manusia tidak akan nampak dunia itu kecil, remeh, tak ada nilai kalau dia tidak mengenali apa itu akhirat. Sebab benda bila besar atau kecil, itu sebab benda i'tibari. Dipanggil amrun i'tibari, benda yang bahasa kira-kira. Ya. Lepas tu kalau kita angkat satu objek, kita angkat satu benda, kan kita tanya orang ni benda kecil besar. Ya. Sedangkan kecil dan besar adalah benda i'tibar. Bila benda i'tibar, perbandingan, dia kena ada dua baru dia jawab. Kalau kita kata besar salah, kalau kata kecil pun salah. Kalau kita kata dia besar banding dengan meja ni, jadi kecil. Kalau kita kata dia kecil banding dengan jari, dia jadi besar pula. Ya. Dia mesti bawa dua, angkat dua, baru kita boleh buat keputusan. Ni dua benda, mana besar mana kecil, baru dia jawab. Begitulah kita nak tahu hebat tak hebat dunia akhirat, kena bawa dua. Ya, kita kena kenal apa itu akhirat melalui saluran yang telah didedahkan dengan terang oleh Al-Quran, dah ada hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dunia kita tengok, baru nampak hebatnya akhirat, baru nampak. Ya, besarnya kedudukan di sana, masya-Allah. Bayangkan 1% dia nikmat Tuhan letak atas dunia tadi. Rahmat dia letak 1%, 1% je. Berbagilah kita daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat. Nah, bayangkan 99% macam mana kita nak bagi, nak ceritakan di akhirat punya besarnya ganjaran-ganjaran di sana. Sebab itu Rasulullah SAW yang bersifat dengan fatanah, dan cukup bijak, cukup cerdik, dia membuat kesimpulan, dia a'datu li ibadiyas salihinah ma la ainun ra'at wala uznun sami'an wala ala qalbil bashar. Disediakan bagi hamba yang saleh, yang taat kepada perintah Allah Ta'ala, benda yang tak pernah dilihat, ada standby dia, yang belum pernah didengar ada kat sana, yang tidak terjangkau khayalan akal nak fikir orang macam mana kita bayang, sana lagi hebat daripada itu. Itulah kehebatan apa yang disediakan oleh Allah SWT di akhirat ya. Jadi bila dijalankan fikir, dia nampak. Tapi kalau dia tak memikir, dia nampak depan dia, dia pakailah pantun Melayu, pantun Melayu. Ini pilihan raya banyak orang guna.
tebang bulu pakai kapak, pakai ulu, pakai ada orang ulu yang tu lah, kau tak ulu je apa nak sokong kau kan. Tu sebagai tu pantun Melayu, bukan hadis Nabi, hadis Melayu. Sebab apa? Diikut mata kasar. Sebab tu bahayanya kalau kita buka mata kasar sahaja, mata dalam kita tak buka, habis rosak, confirm mata rosak. Yang rosak tiap pertama yang gunakan mata luar, mata dalam tak buka, ya, tu menatangkapi syarrud dawab, binatang yang paling merangkak, paling jahat atas muka bumi. Siapa? Allazina kafar. Tu Quran sebut, ya, inna syarrad dawab, sesungguhnya binatang yang paling jahat merangkak atas muka bumi, allazina kafaru, orang yang kufur dengan Tuhan tu binatang paling jahat. Quran sebut. Dia ni tengok, dia tak mikir tentang ni, dia kira hidup atas dunia sudah. Sebab tu kita tengok dia punya kehidupan sempit, ya, sempit. Ada pun orang beriman tak, dia pandangan dia jauh kan, bukan dia nak benda dekat ni. Kadang-kadang orang beriman kadang terkeliru, kita bawa arus pemikiran nafsu kan, yang sehingga dia gagal, dia membuat perbezaan besar yang telah dibezakan oleh Al-Quran dan hadis-hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau nak dibanding dunia dengan akhirat, tak terbanding kan. Itu satu. Bila dijalankan fikiran, dia akan dapat beza, ya, dapat tengok dengan jelas apa itu akhirat dan apa itu dunia. Dan pada nafsu dan tipu daya semua dia kenal. Ini perangkap-perangkap nafsu. Terutama nafsu bila masuk dalam ibadat tu lagi sukar. Nafsu kalau dia masuk dalam maksiat senang sikit, dia nak stres, dia minum arak, dia berjudi apa semua kan, dia makan riba apa semua. Tapi bila dia masuk dalam ibadat, ini panggil ubat yang cukup sukar. Zahir nampak ibadat, tapi dalam dia masuk. Semua di alam tu fikar dengan fikrah. Dan pada syaitan dan tipu daya ni, syaitan dan dayanya tipu macam mana dia masuk, itu semua memerlukan kepada apa? Pandangan, penelitian. Itu dipanggil al-fikrah, fikir. Jadi kita gunakan fikir. Yang pertama tadi ialah tasdiq wal iman. Dengan adanya keimanan, ya, dan tasdik yang kukuh, maka dia akan nampak jelas benda itu. Apa itu dunia, apa itu akhirat, apa itu nafsu, apa itu syaitan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata fikratu tasdik syuhud wal ayyan. Ini fikrah yang lebih tinggi lagi. Dia menggunakan fikrah, ya, fikratu fi sifatil haqqi subhanahu wa ta'ala wa tanzihi zatih kama yaliku bi zatih. Iaitu fikir yang jadi ia daripada syuhudin. Bila qalbi dia dibukakan makamil musyahadah, setelah dia proses tadi kan, bersungguh-sungguh dengan ibadah, dihadiahkan kedua pula dengan kelazatan ibadah, dihadiahkan lagi oleh Ta'ala, iaitulah ke perasaan kasih yang kuat dengan Tuhan, dan dihadiahkanlah sekali apa? Al-ishkur, rindu yang kuat. Baru puk dia buka hijab, dia masuk. Terbuka hijab, dia kata dia syuhud. Selagi tak terbuka hijab, dia mahjub. Orang yang mahjub terdinding, dia tak duduk maka minal musyahadah, yang disebut oleh baginda Islam anta'budallaha ka'annaka tarah, ya, itu maknanya. Dan daripada syuhud dan ayyan, pandangan mata hati yang cukup kuat, ya, iaitulah fikir pada segala sifat hak kita. Dia menjalankan akan tumpuan qalbi dia, roh dan sir, kepada memandang akan sifat-sifat yang qadimah, sifat Allah Ta'ala. Dia akan pergi terus kepada tauhidus sifat. Tidak ada yang berilmu, tidak ada yang kuasa, tidak ada yang, ya, menentu iradah, melainkan huwa Allah. Maka di situ Allah Ta'ala tajallikan, dibukakan, ya, telah dipadamkan keperasanan kepada kuasa makhluk yang nampak kuasa Allah. Dipadamkan keperasanan iradatul khalqi kepada memandang iradatullah. Dipadamkan ilmu makhluk, jelas bagi kita nampak ilmu yang qadim, lagi pula al-baqi, itulah ilmu Allah SWT. Maka ini akan jelas memandang kepada awsaf, sifat Tuhan dengan nur yang Tuhan letakkan. Dan tanziyah, penyucian zatnya, ai minan naqais, daripada segala kekurangan. Terang di kalbi dia, terang terbukakan betapa terangnya, suci daripada kekurangan, bahawa dia bersifat dengan betul dengan sifat kesempurnaan. Sebab kalimatani khafifatani alal lisan, sekilatani alal mizan, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dua kan? Ringan, dua kalimah ringan. Tak berat nak angkat subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ringan tapi berat pada timbangan. Sebab dapat tanzih.
subhana. Subhana mana ay usabbihu subhana. Di maf'ul mutlaq bi fi'il mahzuf. Dengan makna usabbihu, aku sucikan akan Allah Taala ya dengan sesuci-suci. Daripada mana suci? Ay minan naqais. Allah Taala maha suci daripada segala kekurangan. Bahkan wajib bagi dia bersifat dengan segala kesempurnaan. Adapun kita lawan mukhalif. Sifat yang wajib bagi Tuhan tu mustahil bagi kita. Mustahil bagi kita bersifat dengan segala kesempurnaan. Yang wajib bagi kita bersifat dengan segala kekurangan. Jadi hati manusia, dia akan jatuh hati pada benda yang hebat ke pada benda yang sebaliknya, yang kurang ke yang sempurna. Hati manusia dia akan jatuh pada yang sempurna. Kita letak barang ni murah dengan bahan mahal dengan bahan murah, dia nak mana? Dia letak benda cantik dengan benda yang buruk, yang hudur, dia nak yang mana? Ya, itu sifat manusia. Sebab tu kalau dia kenal siapa dia Allah Ta'ala, confirm hati dia takkan lupa dengan Tuhan. Kalau dia kenal Allah Ta'ala zat yang paling sempurna, paling hebat, tapi kenapa hati tak tangkap? Sebab tak nampak. Dia tutup mata hati dia, buka sebelah, dia pandang makhluk. Tuhan dia tak menghadap. Kalau dia menghadap tepat, dia kenal siapa Ta'ala, baru dia terperanjat. Macam seorang lah kan, dia tak kenal bos, dia baru masuk pejabat kan, bos besar ada sebelah dia, orang lain semua kenal dia saja. Ya cuit anda di mana? Oh ada kawan jeling tu bos lah. Bila dia kenal betul banyak bos boleh beranggut senyap. Dia tak kenal, dia kusik-kusik kawan, dia boleh buah. Itu makhluk. Ini bukan makhluk, Khalik lagi hebat ya. Kalau dia perasan, jadi nak syu'ur qalbi, keperasanan qalbi dengan Tuhan. Kalau dia perasan siapa dia Allah Ta'ala, Masya Allah ya, dia akan jatuh kejatuhan cinta tu cukup kuat dengan Tuhan. Manakala tak jatuh rindu cinta dan itu semua, dia belum sampai lagi dan belum berjejak makrifat dengan Ta'ala. Sebab zat Tuhan yang paling hebat, paling handal, paling sempurna ya. Maka confirm hati manusia dia akan jatuh hati, akan tertarik, akan tersangkut dengan benda yang paling sempurna. Jadi kalau tak berlaku ada masalah. Sebab apa sebab? Sebab sebab dia terjauh, sebab hati tertutup, sebab dia mahjub, dia terhijab. Banyaklah kes ni. Itu nak buka ni. Sebab rahsia kenapa kita Allah Ta'ala suruh kenal. Uhibbu an u'ifa fa khalaqal khalaq. Aku kasih, aku dikenal. Sebab aku jadikan makhluk. Sebab apa? Kesan daripada kalau dia kenal siapa Tuhan, Masya Allah, dia akan berpegang sungguh kuat dengan syariat dia, zahir dan yang batin. Kalau dia kenal lah. Sebab itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan ayat liya'buduni dengan liya'rifuni. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni ay illa liya'rifun. Bila aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadat, mengibadat kepada Ta'ala. Apa makna ibadat itu? Ay illa liya'rifun, supaya mereka kenal siapa dia Allah Ta'ala sebenarnya. Betul, kalau dia kenal sebenar kenal, dia akan dapat kepada kesempurnaan pelaksanaan perintah Tuhan zahir dan batin dia. Sebab zat Allah Ta'ala zat yang maha dahsyat, maha sempurna. Mana mungkin hati akan berpaling dan menghadap pada yang lain yang tidak sempurna ya, yang bersifat dengan kekurangan, sedangkan dia sudah kenal ya. Sebab para arif ini orang yang betul-betul kenal Tuhan, yang betul-betul mengambil jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. 13 tahun Rasulullah membina pengenalan akidah tadi ya, dan seterusnya pendekatan. Baik, dia kata fal ula li arbabil i'tibar wasaniyatu li arbabish syuhud wal istibsari. Maka fikir yang pertama fal ula, al fikratul ula tadi ya, fikir yang pertama tasdik wal iman. Sebab orang kalau tidak ada iman, dia tak boleh nak mikir jalan ketuhanan kan. Iman dia tak ada. Orang datang kapi, apa dia tahu kan? Dia kerja cari makan, kerja cari tu je kerja kan? Makan tidur dan membesar-besarkan benda tu, benda yang tidak ada besar ya, dibesarkan ya, jadi tumpuan hidup. Maka sebab dipanggil dia ni golongan juhala atau jahiliyah, yang jahil tentang
keimanan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tasdik dia dengan Tuhan tak ada. Jadi yang pertama, fikir itu bagi segala orang yang mempunyai iktibar di peringkat awam. Mana orang yang berfikir, yang mempunyai pengiktibaran, dia banyak mengambil iktibar usaha yang Tuhan jadikan. Wa ahli sulki wal tisyari izhum muqayyaduna sairuna ilal haqqi ala manhajil haqq. Iaitu segala orang yang mempunyai iktibar daripada segala orang yang salik, orang yang sedang berjalan, dan segala orang yang murid, yang ada iradah pada hal taraki, dia naik makrifat dia seperingkat demi seperingkat, mengambil dalil dia dengan asar, dia mengambil dalil dengan makhluk atas muassir. Muassir dia apa? Huwallahu ta'ala. Asar makna kesan, muassir yang memberi kesan, kekesanan kewujudan semua makhluk dan kesan berlaku segala pentadbiran dalam alam ini. Muassir je apa? Huwallah. Ya, Allahu yudabbiru samawati wal ard. Tuhan yang mentadbir. Allah Ta'ala dipanggil mudabbir. Kita ni semua dipanggil mudabbar. Mudabbar mana orang yang ditadbir, orang yang diurus. Pengurus dia huwallahu Ta'ala. Ya, kesedaran di kalbi itu penting. Ya. Dan fikir yang kedua, al-fikratus saniyah, itu li arbabi syuhudi wal istibsari, iaitulah segala orang yang mempunyai syuhud. Syuhud nama ru'yatul basariyah, pandangan dalam. Ya, sebab tu kalau kita raih pandangan luar je, confirm sesat orang. Kita kena buka dua mata. Mata luar memandang kesan, mata dalam memandang Tuhan yang berkesan muassir. Mata luar memandang asar makhluk, mata dalam memandang muassir huwallahu ta'ala. Kalau kita buka satu mata je, habis. Dia buka makhluk, dia kenal. Maka tersangkut hati, wah hebatnya mahadu, ya, handalnya. Dia lupa kehebatan Tuhan, dia tak nampak. Dia tak nampak kehebatan Tuhan, memang dia akan rasa makhluk tu hebat. Dan itulah seterusnya. Bila nampak seolah makhluk sempurna, bermakna dia telah terhijab dengan kesempurnaan Allah. Kalau dia nampak kesempurnaan Tuhan, hebat nak ambil tenggelam semua ni. Ya, itu maksudnya. Ini sebenarnya salah, kena buka dua mata. Al-basar la yara illa ilal haq, wal basira la tara illal haq. Mata luar dia tak pandang melainkan makhluk, ya. Itu dipandang Tuhan di dunia ni, ya. Adapun mata dalam dia pandang Allah, bukan pandang makhluk. Apa maksud pandang? Itu syuhud wal musyahadah. Itu maksud pandang. Memandang mata kepala insan bertempat dekat. Habis. Jadi maknanya musyahadah tadi jaga tu, dia dapat bila tu? Keadanya kerinduan yang kuat dengan Tuhan. Bila? Maka kerinduan dia akan melainkan banyak tumpuan kalbi dengan Ta'ala. Zikrullah dia banyak. Kemudian jaga tempat untuk memandang tu kalbi, jangan dikotorkan. Ya, dengan unsur-unsur maasi, maksiat. Mata dia kena dikawal, jangan tengok benda maksiat. Telinga dia kena jaga, jangan mendengar benda yang dilarang. Mulut dia kena ambil perhatian, beri perhatian betul, jaga, jangan dia bercakap benda yang tidak diizin. 7 anggota dia, kaki, tangan, semua dia jaga. Bila dia jaga tu maknanya unsur cantik cermin tu mudah dikawal. Kemudian dia lap lagi, lagi terang. Kita dalam cermin terang gambaran dia. Begitulah kalbi. Bila kita jaga betul-betul, maka terang dalam tu musyahadah akan Allah Ta'ala. Ya, akhirnya dalam kalbi yang terang dia sahaja. Maka timbullah pepatah daripada kalam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ma fi qalbi ghairullah. Itulah dia. Ma fi qalbi, tak ada dalam kalbi, melainkan dia terang. Sebab apa nampak? Dia terang. Tapi kalau dia tak jaga, mata pandang maksiat, mulut cakap dia maksiat, kaki tangan jalan tempat maksiat, habis cermin tu makin mekeladak. Kemudian pula tak dilap pula dengan zikrullah. Itu apa dia tak nampak? Gelap. Ya. Itu kalau gajah melintas pun dia tak nampak, tuan-tuan, ya. Akhirnya butanya mata hati, dia buat maksiat, apa tak rasa? Dia buat taat pun, apa tak rasa? Buat tapi tak ada rasa pun. Sebab zauq tak ada. Itu yang dikata syuhud wal istibsar tadi. Terbuka dalam. Allah. Dan bermula mata hati itu, basirah itu, daripada segala orang yang muayyanah, yang memandang kepada hak kita Ta'ala
gugur dengan gugur segala asar. Ya? Kita nak tahu kita dapat menghadap tidak, gugur tak? Kita rasa tak makhluk ni hebat kan? Kalau kita rasa makhluk ni hebat, tu belum gitu. Pandangan dalam tertutup. Dia kalau terbuka di dalam, tak ada rasa hebat lagi makhluk ni, kosong. Ya, hatta yastawiya indahu az-zahab wal hajar. Tinggal sama je bagi dia batu dengan emas. Amun tuan. Letak emas ketulus gitu sama tak? Sama syekh tapi ambil emas. Sebab apa? Sebab bagi dia tak ada tangkapan dengan alam asal. Dia dah naik ke atas, makna lipat dia ke atas. Sahibul haqiqat ghaba anil khalq bi syuhudil malikil haq. Orang duduk dalam makam hakikat betul ni, musyahadah dia dengan tuan-tuan bukakan dan istifsar qulub dia. Ketika itu apa? Ghaba anil khalq, lenyap pandangan makhluk pada dia. Sebab dia dah bertumpu kepada yang sebenar, hakikat sebenar. Ya. Sebab kalau tengok kita, jangan tengok orang, kita tengok kita kan. Aku dengan letak benda dunia apa semua rasa besar kan. Ya. Kalau berkawan dia yastawi indahu al-ghina wal faqir. Fakir dengan kaya serupa je. Kalau kita berkawan, dia tengok kita berkawan dengan orang banyak duit jutawan, dengan kawan yang fakir miskin kampung jalan kaki, kita ada rasa kan. Kalau rasa orang kaya lain sikit, orang miskin buat tak pandang, atau jauh lagi tu orang tu apa tak ada kan. Tak ada nilaian di situ, tak ada. Ukuran dia jauh. Bermakna dia mengukur dengan asar, bukan dengan muasir. Ya, hati dia terlekat lagi, tertambat dengan asar, iaitu dengan makhluk. Ya, bukan dengan muasir, iaitu tuan bagi sekalian makhluk, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dia kata gugur. Gugur segala asar. Mana apa gugur? Hilang. Apa makna gugur? Lenyap. Apa makna gugur? Lebur. Apa makna gugur? Fana. Sumpah lah tu. Lenyap. Bahawa dia akan terbuka. Yang memandang hak, maka dikenal mereka itu akan dia. Maka dikenal siapa dia Tuhan yang sebenar. Dan dilihat mereka itu daripada hakik tahqiq. Dilihat abil basirah, dengan mata dalam yang telah dibukakan oleh Ta'ala dengan sinaran nur makrifat tadi. Maka berjalanlah mereka dalam makhluknya, sekali dengan nuril haq, sekali dengan nuril haqiqah. Dia berjalan dalam makhluk dengan nur atau bukaan. Sebab Rasulullah minta nur. Dalam hadis sahih riwayat Muslim kan, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fil basari nuran wa fis sam'i nuran wa fi amami nuran wa fi nuran tahti nur semua nur. Rasulullah kata, ya Allah, engkau beri dalam hatiku nur. Nur apa? Nurul iman, nurul ma'rifah. Itulah nur, cahaya. Ya, pendengaran kita ada cahaya. Lawan cahaya apa? Zulmah, gelap. Bila pandangan tak ada cahaya, gelap. Pandang maksiat, gelap. Dengar maksiat, gelap. Cakap maksiat, gelap. Habis gelap semua. Dan sampai ke Tuhan, dan gelap yang saya. Dalam pula habis nampak makhluk besar, lagi gelap. Dan bila gelap, mana nak ada cahaya makrifat. Ya? Sebab dia kena jaga betul-betul. Maka tiada, maka nyatalah terang bahawasanya fikir orang yang salik yang sedang berjalan itu, tahqiq itu fikir yang jadi daripada iman dan tasdik. Dengan ada keimanan dan tasdik yang kuat dengan Tuhan, tahqiq di dalam perjalanan dia tadi. Tapi dia belum sampai betul. Kalau dia sampai tadi masuk dalam nur apa dia panggil? Nur syuhud anwar arbabi syuhud wal istifsar. Seperti yang difikirkan oleh orang yang majzub dan segala musyahadatul mahbub. Orang yang majzub mana orang allazi juziba. Tu mana majzub? Allazi juziba, yang disentap kalbi dia Ta'ala. Tuan tarik. Sebab kalbi kalau belum lagi Tuan tarik, dan dia masih lagi ditarik oleh yang lain. Siapa tarik? Dunia, makhluk, diri dia. Dia masih nampak diri dia hebat, tak malu dengan Tuhan. Orang yang nampak dia hebat, dia tak malu dengan Tuhan. Siapa kita kan? Kita ni fakir, hina dengan Ta'ala. Tiba-tiba wah, ya, dia berjalan kami sombong atas dunia, macam dia besar. Ya. Tuhan tegur, wala tamshi fil ardi maraha. Kau jangan menapak atas muka bumi aku dalam keadaan sombong. Sombong tu mula-mula dia tengok di mana jadi dia. Ru'yatun nafs, memandang akan diri je pun dia kenalah tu. Sebab suruh pandang dia, pandang Allah, bukan pandang diri kita. Ya, sebab dia mulazamahkan zikir kena banyak supaya sentiasa ada keperasanan kita dengan Tuhan. Dan minta Allah tarik. Ya, dalam sembahyang tu tuan-tuan minta lah, ya Allah, tariklah kalbiku dapat menghadap engkau, dan padamkan pandangan makhluk daripada kalbiku. Mana makhluk tunjuk apa besar pun apa tak ada rasa pun. Sama je bagi dia. Ya, kemudian kalbi dia sentap ke Tuhan, masya-Allah. Ketiga itu kalau kalbi dia dapat sentapan,
berlaku al-injizab, tertarik jasan, nafsu pun terpelanting, syaitan pun tercampak. Apatah lagi kalau dia orang sedang beriman berjalan. Kalau orang tak beriman pun, kalau tuan tarik je habis kan. Ya, jazbah tu ada dua, qabla suluk, ba'da suluk. Kalau dia sedang dah suluk, dia dapat jazbah, satu. Ada yang belum ada. Macam tukang sihir Fir'aun, bukan belum suluk, kapi kan. Ya, Fir'aun dah diman dengan dia, nak suruh kalahkan Nabi Musa. Berlaku perdebatan di pagi hari, hari cuti dia buat supaya orang dapat menyaksikan dia nak tombangkan Nabi Musa. Dia guna tukar taiko, dia bukan tepi jalan, bukan tersihir yang handal-handal tu, maha guru. Sekali apabila berlaku, terbalik. Tukang sihir dah diman, Fir'aun dah tawarkan apa dia nak, tiba-tiba terbalik bila Tuhan terjadikan kebesaran dia melalui tongkat Nabi Musa, cempak dia, ilqa ba'sa, campak tongkat, pam dia sedut aja, ketika terbalik habis, amantu billah. Aku beriman dengan Rabbi Musa wa Harun, tersembam di sujud. Terperanjat Karun, dia terperanjat Fir'aun. Dia ingat nak tumbangkan Musa, aku terbalik. Tukang sihir tu beriman, tu jazbah yang Tuhan sebut, Allahu yajdabi ilaihi ma yasa. Ya, Allah Ta'ala menarik kepada dia orang yang dikendaki. Ya, Allah. Jadi minta doa dan Allahumma ja'alni minal majzubin, ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini pada orang yang Engkau tarik ke arah dia. Ya, Allah Ta'ala akan sentap jabin dan semua bakat jazbah kan. Saya nak Omar kan, jalan-jalan orang punya bengis kan. Tapi bila mata nak tarik tu, dia masuk Islam. Dia jadi sayap kanan yang mempertahankan Islam. Nak hijrah ke Madinah, orang hijrah sorok-sorok, dia keluar depan-depan orang. Sayyidina Umar, dia keluar depan orang. Siapa yang anak nak jadi yatim, isteri nak jadi janda, sila keluar dia. Siapa nak keluar tu? Ya, tu. Bila dapat tu jazbah. Sebelum tu jangan buat pasal kan anak dia pernah ditanam hidup-hidup. Ya, keras tak keras Sayyidina Umar, tapi bila Ta'ala tarik je kalbi dia habis, sehingga pangkal mata Sayyidina Umar yang garang hitam. Abu hitam tu tiap-tiap malam dia bangun dan menangis ke hadirat Allah Ta'ala. Ya Allah, tolonglah mana, minta dengan Tuhan ya supaya akhir umurku dalam beriman. Masya Allah, dia sendiri orang hebat, bahkan dia dah janji syurga kan. Al-mubashirin bil jannah hayatan, orang dijamin syurga hidup-hidup, di antara Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kedudukan dia tu tawaduk dengan Allah Ta'ala. Malam-malam dia menangis, takut terpusing, dan takut iman dia, takut terpusing. Badan dia tu orang hebat. Itulah keadaan dia, anak didik Rasulullah SAW yang hebat-hebat dan habis tu tambihun, satu peringatan, telah terdahulu bahawasanya fikir itu berjalan, hati mana geraknya, sairul qalbi, mana hati itu berjalan daripada segala medan aghyar, dan berjalannya itu atas dua bagi, satu naik dan keduanya turun. Ya, dia ada taraki, ada tanazzul. Ini akan dibincang di belakang lah ya. Dan tambihun wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana ya Allah fa inna khaira kullahu bi yadika anta bina. Alhamdulillah. Lewat tahlil ringkas sekali untuk ajimat dan lahratin Nabi Musa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qad aflaha man qala la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah.
الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ولا وسلم لا إله إلا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا يا رب السلام علينا فيما بكينا أجر فإن خير القرآن كريم اللهم حققنا اللهم أوصل وسلم قرآن من قرآن والحل من الحلية تنجل الحمد لله آل كرام حجم ودن اللهم اغفر له اللهم ارفع عن ذلك اللهم جاي حبيبك سيدنا محمد ربنا صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين قبل الله منكم يا كريم بسم الله